Azril. Kami daripada kumpulan KCDIM 1103F ingin menerangkan tentang topik kajian kami yang bertajuk perbandingan di antara epistemologi Islam dengan Barat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya serta rakan-rakan seperjuangan saya. Nama saya Nurul Izzah binti Mansur. Nombor matrik saya 2022 473 656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Nabila binti Syahrin. Nombor matriks 2022867784. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Syazani binti Zaliza. Nama matrik 2022613096. Assalamualaikum. Nama saya Zara binti Azhari. Nombor matriks 2022867696. Pada mulanya, saya akan menerangkan mengenai pengenalan epistemologi ini. Epistemologi ini dapat ditakrifkan dalam pelbagai segi, namun begitu pada hari ini saya hanya akan menerangkan dua daripadanya. Yang pertama, perkataan epistemologi ini sebenarnya berasal daripada kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu epistemologi. Epistem yang membawa maksud pengetahuan dan manakala logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan. Dalam pada itu, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, epistemologi ini ialah teori tentang pengetahuan terutamanya yang berkaitan tentang kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu epistemologi Islam. Epistemologi Islam ialah suatu ilmu ataupun pengetahuan yang sentiasa berlandaskan syariat agama Islam yang digunakan sejak kurun lamanya dan masih digunakan sehingga hari ini. Baiklah, ciri yang pertama yang dapat membezakan epistemologi Islam dan juga Barat ialah ia bersumberkan ilmu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah serta wahyu untuk digunakan sebagai sumber inspirasi dan pengetahuan. Ciri yang kedua ialah epistemologi Islam ini juga bertujuan untuk membentuk individu yang sempurna. Hal ini kerana dengan mempelajari dan mengambil tahu berkaitan epistemologi Islam, seseorang individu tersebut dapat sekaligus membentuk nilai-nilai murni yang bersesuaian dengan umat Islam. Seterusnya, prinsip epistemologi Islam tidak berubah kerana ia memegang kepada konsep yang sama. Hal ini dapat dibuktikan kerana ulama Islam dan ilmuwan sentiasa menggunakan konsep keneutralan dan kesepaduan ilmu dan menggunakan metodologi yang sahih dalam penafsiran nas agama. Ideologi Islam juga tidak dapat direka semata-mata. Yang keempat, ia juga bertumpukan kepada rohani, mental dan jasmani. Epistemologi Islam sentiasa menekankan konsep sahih iaitu bersumberkan panduan ilmiah bagi akal manusia dan dapat dipercayai. Ideologi Islam tidak menyelesaikan sesuatu masalah ataupun persefahaman dengan hanya menggunakan logik akal. Epistemologi Barat. Epistemologi Barat dibahagikan kepada 3 cabang. Yang pertama ialah rasionalisme, yang kedua ialah empirisme dan yang terakhir ialah kritisisme. Epistemologi Barat juga membentuk individu yang berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ianya juga mengikut perspektif seseorang individu ataupun masyarakat dari segi menggunakan akal fikirannya tersendiri. Epistemologi Barat juga bertumpu kepada mental, intelektual dan jasmani. Bagi mental, setiap individu perlu berfikir secara logik menggunakan akal fikirannya untuk menentukan sesuatu perkara. Bagi intelektual dan jasmani pula, setiap individu perlu melakukan eksperimen untuk mendapatkan pengalaman dalam kehidupan mereka. Ini saya akan menerangkan tentang kesan di antara epistemologi Barat dan Islam. Kesan yang pertama ialah ia dapat membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Hal ini dikatakan demikian kerana cara dan arah setiap manusia berfikir adalah berlainan. Kesan yang kedua ialah ia boleh mendorong manusia untuk selalu berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya, terdapat pelbagai pandangan daripada pelbagai pihak daripada epistemologi Barat dan Islam. Jadi, manusia boleh berfikir menggunakan pendapat yang telah dikemukakan dan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan apa yang telah mereka kaji. Seterusnya, ia dapat mempengaruhi peradaban manusia. Contoh, kita dapat menggunakan aspek-aspek dan nilai murni yang positif dan baik, seiring dan sesuai untuk masa kini. Seterusnya, modal dasar dan alat yang strategik dapat membangunkan pembangunan pada masa kini.
Akhir sekali, dengan adanya epistemologi barat dan Islam, manusia dapat mengetahui dan mempelajari tentang perkara yang mereka tidak pernah ketahui sebelum ini, dan ia juga dapat membantu seseorang mengetahui tentang sesuatu bidang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.